Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bertemu lagi kita dalam sesi ke-53 kelas asas i'rab dan terjemahan anjuran Harian Qiraat Center. Kalau dilihat dalam page yang saya kongsi ni, kita akan menyambung perkongsian kita bersama dengan tuan-tuan pada minggu lepas. Dalam muhadharah yang minggu lepas kita membincangkan ayat 25. Ya, kita bincang ayat 25 tetapi tak habis. Kita bincang ayat 25 tu ada tiga peringkat sebenarnya. Yang di awal tu kita bincang pada 2 minggu yang lepas kalau tak silap. Kita bincang wabashiri sehingga kepada kalimah al-anhar yang kita ulas. Lepas tu yang minggu lepas kita bincang daripada kalimah kullama sehingga kepada perkataan mutasyabihah daripada sudut bahasa. Sebab kelas kita ni kelas i'rab, jadi kita fokus kepada bahasa lah. Maksudnya kita nak tahu perkataan tu apa makna dia, apa maksud dia, baris dia, sebutan dia, dan kalau ada menyentuh sedikit tentang ilmu balaghah, mungkin kita akan pergi juga kepada arah itu. Cuma petang ni tuan-tuan yang kita nak bincang bermula daripada walahum fiha. Ini cerita sambungan daripada kisah yang minggu lepas yang mana masih lagi menceritakan tentang orang ataupun golongan yang beriman dan beramal saleh. Jadi walahum sampai khalidun. Kemudian kita akan rancang untuk kita gerakkan lagi ayat perbincangan. Mungkin saya nampak, saya kira mungkin kita boleh bincang sampai kepada kalimah rabbihim ni. Di sini pun banyak sudah sebenarnya tajuk-tajuk yang boleh kita kupas daripada sudut bahasa, nahunya dan juga sorof. Dan jangan lupa tuan-tuan tolong sharekan link kelas kita, boleh subscribe link kelas YouTube, share juga kelas kita punya Facebook Live ni supaya masing-masing boleh ambil manfaat daripada kelas i'rab kita. Baik, di awal ini kita nak membincangkan tentang bahagian ayat yang masih lagi belum kita ulas, iaitu walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Okey, baik. Kalau dilihat yang minggu lepas kita bincang tentang golongan beriman. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wabashiril ladina amanu wa amilus solihat. Kalau boleh kita recall dulu, kita murajaah sikit baki ayat yang lepas. Ini bermakna wabashiril ladina amanu wa amilus solihat, dan berikanlah, bashiri, berikanlah, sampaikanlah berita gembira, alladzina, kepada orang-orang yang amanu, beriman, wa, dan amilu, dan yang beramal as-solihat, beramal soleh. Sampaikan apa? Allah minta Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa kepada orang beriman dan beramal soleh, kepada golongan mukmin yang beramal. Sampaikan kepada mereka annalahum, bahawasanya bagi mereka jualah, bagi mereka jualah, bagi golongan muslim itu jualah, jannatin, syurga yang tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya sungai-sungai.
Biasa kita kalau baca cerita dalam Quran tentang syurga, Allah ceritanya syurga di bawahnya ada mengalir al-anhar, sungai-sungai. Minggu lepas kita ada bincang yang baki ayatnya, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu, ya, setiap kali mereka diberikan, setiap kali mereka diberikan sejenis buah, ya, sejenis buah ataupun pemberian daripada sejenis buah yang ada di dalam syurga, ya, qalu, mereka pun berkata, orang beriman tu pun berkata, ya, al hadza allazi ruziqna min qabl, ya, inilah yang direzekikan ataupun yang diberikan kepada kami dari sebelumnya. Maksudnya Allah cerita bagaimana orang beriman, ya, bagaimana orang beriman mereka merasakan bahawa mereka mendapat buah-buahan yang mereka telah miliki sewaktu di dunia lagi, ya. Kemudian wa utubihi mutasyabiha, ya, dan mereka didatangkan, ya, mereka didatangkan dengan, ya, mutasyabiah, dalam keadaan buah yang hampir sama ataupun buah yang hampir serupa dengan buah yang dengan buah yang mereka dapat suatu di dunia. Tetapi yang macam kita maklumkan, tuan-tuan, hakikatnya buah-buahan itu dia punya bentuknya, ya, seakan sama, tetapi tafsir menyebut rasanya, ya, rasanya, baunya, kelazatannya itu sudah pasti berbeza. Buah-buahan di syurga sudah pasti lebih baik berbanding buah-buahan yang ada di dunia. Itu yang disebut dengan kalimah mutasyabiha, hampir serupa. Allah kata wa utubi, dan mereka itu didatangkan, ya, didatangkan dengan apa? Didatangkan dengan mutasyabiha, ya, buah-buahan yang hampir serupa, yang hampir sama, ya, dengan buah-buahan yang ada di dunia, tetapi hakikatnya berbeza. Ternyata buah-buahan di syurga, ya, tafsir sebut, ya, lebih baik, ya, lebih baik rasanya, ya, kelazatannya. Ini yang disebut dalam tafsir-tafsir yang kita rujuk, ya, misalnya tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Maraghi, tafsir At-Tabari, ya, ini antara rujukan-rujukan kita, ya, semasa kita berkongsi daripada sudut bahasa lah terutamanya. Baik, kemudian yang kita nak bincang adalah daripada walahum fiya azwajum mutahharah ila akhir, dan kita akan masuk sedikit kepada ayat 26. Ya, ayat 26 daripada surah Al-Baqarah. Baik, kita pecahkan dahulu. Okey, baik. Tolong perhatikan walahum fiya azwajum mutahharah. Baik, ini kita dah ada sempat bincang minggu lepas, cuma belum lagi kita bincang i'rabnya, ya, makna perkataan dan yang seumpamanya. Okey, ada walahum. Ya, ada waw, ya. Waw di sini waw apa? Ya, waw di sini waw yang walahum ni waw yang kita kata ataf lah, ya, untuk sambung. Ya, untuk sambung boleh ditengok pada bahagian yang haraf ataf, ya, untuk sambung antara kalimah dengan kalimah ataupun sambung ayat dengan ayat. Ya, ada haraf ataf di sini. Sukan. Okey. Okey, waw ataf, ya. Ataf maksudnya sambung. Kita kata dan lah. Dan. Lahum. Ya, lahum ni, ya, lahum di sini kalau kita perhatikan dia gabungan antara apa? Antara la, ya, antara la dengan hum. Ya, dengan hum. Okey. Bila kita nampak ada gabungannya antara la, ya, dan juga hum, la ni mesti akan jadi la apa, tuan-tuan? Okey, lam ini kita belajar kalau dalam bahasa Arab banyak, ya, dia ada lam yang taukid, ya, lam taukid, ada yang lam jar, ya, ada yang lam macam-macam lagi lah, ya, ada yang lam ta'lil, ada lamul amar. Setiap ni beza nama, beza maksud dengan beza fungsi dia. Nak faham tu kita kena tengok macam mana
kita akan lihat kepada apa jenis word, apa jenis aksam al-kalimah, al-lahiqah, apa jenis perkataan yang datang selepas daripadanya. Kalau mungkin yang baru saja ikut kelas kita, kita untuk makluman dah masuk sesi yang ke-53. Jadi banyak dah belajar. Kalau yang mungkin baru ikut, boleh follow daripada first episode. Cari dalam YouTube channel RH Qiraat Center, Lina Sanad. Di situ ada dikumpulkan video-video kelas kita daripada sesi kepada satu sesi. Setiap sesi ada kita kongsikan rakaman di YouTube. Jadi boleh rujuk. Ya, baik. Jadi kita jelas lam tu banyak. Cuma lam ini kita nampak lebih kepada apa? Dia lebih kepada kita kata jar lah. Okey, jar. Ya, dia punya maknanya untuk, ya, ataupun bagi, ya, itulah, ya, dia punya maksud. Kenapa boleh kata macam tu? Sebab terjemahan pun tunjuk macam tu. Bagi mereka ataupun untuk mereka. Kalau yang la untuk bagi ni jar, yang lam taukid lain. Lam yang nasab maknanya lain, lam jazam maknanya berbeza, lain. Okey. Cuma kalau ditanya kepada kita tuan-tuan, kita belajar kenapa guna yang la jar dia, sedangkan araf jar ni adalah ada li. Kan satu baris atas lagi satu baris bawah. Kenapa? Dia dua-dua sama kan untuk bagi. Kenapa kat sini digunakan la? Apa sebab dia? Ya, sebab kita faham, ya, sebab kita tahu kalau yang la ni, la yang haraf jar ni, ya, la haraf jar, ya, dia digunakan la haraf jar bila? Ya, kalau la itu dia melekat, dia attach dengan apa-apa dhamir, ya, apa-apa kata ganti nama. Yang hum ni kita fahamkan, hum ni dia dhamir, ya, dhamir mutasil melekat mereka, okay, mereka. Jadi itu yang digunakan yang la lah, ni lahum. Biasa la kita gunakan la kalau melekat dengan dhamir, laka, lana, lahum, itu. Kalau yang li ni berbeza. Yang li ini berbeza kalau digunakan li ni kalau melekat dengan apa-apa isim yang selain dhamirkan, macam kalimah Allah lillah, tu yang kita baca alhamdulillah, kita tak baca alhamdulillah. Li melekat dengan apa-apa isim selain dhamir. Ini antara kebanyakan yang dapat kita nampak yang membezakan antara lam haraf jar la dengan li. Pegang. Lajar bila? Kalau melekat dengan dhamir, ya, laka, lakuma. Li melekat dengan apa-apa isim, kata nama selain dhamir. Itu sebab digunakan la ni. Ya, sebab lepasnya dhamir, hum, ya, dhamir mutasil, ya, dhamir yang melibatkan mutasil, ya, yang melekat, ya, kata ganti nama, ya, melekat. Okey, apa makna lahum ni yang boleh kita terjemah? Untuk, ya, untuk mereka, ya, ataupun tuan-tuan bagi mereka. Sangat dialu-alukan respon. Kalau ada yang ikut kita daripada Zoom, tuan-tuan boleh sharing soalan, boleh sharing jawapan. Nanti ada waktu insya-Allah taala kita akan cuba raikan. Ya, okey, baik. Untuk mereka, maksudnya siapa mereka ni? Al-mu'minun salihun, ya, maksudnya orang yang beriman lah, ya, orang yang beriman, yang soleh, ya, orang beriman, golongan beriman, lelaki, perempuan, ya. Kalau tak berapa dengar tu boleh guna earphone, ya, kalau mungkin tak berapa jelas sangatlah, ya, sebab saya just direct ni. Okey, baik. Kemudian, okey, itu bukan isu kita sangat sebenarnya, ya, itu sekadar kita nak bincang yang asas, ya. Kemudian ada fiha, ya, fiha. Fiha tu berapa gabungan, ya, dia melibatkan dua gabungan lah, ya, satu fi, ya, satu fi dengan ha, ya, dengan ha. Fi ni apa nama dia? Haraf jar, ya, apa dia punya maksud? Dalam ataupun di dalam, ya, ataupun pada, ya. Okey. Ha. Okey, ha di sini. Okey, ha. Ha di sini dia apa namanya? Dia dhamir mutasil. Ya, tuan-tuan, dia dhamir mutasil ha. Okey, ha. Dia macam hiya. Apa maksudnya?
dia satu perempuan. Ya, ini ha hiya ni sama, dia memberi makna dia satu perempuan. Apa yang satu yang perempuan ni? Dia bukan orang ni. Ya, dia refer kepada apa? Dia sama dengan ha ni dia sama dengan ha yang kita jumpa minggu lepas, ya. Minha, ya. Lepas tu sama dengan ha yang lagi 2 minggu lepas. Semua ni refer kepada apa? Refer kepada jannat, ya, syurga. Ya, syurga. Ambil begitu. Sebab syurga ni kan dia sebenarnya syurga tu dia ada alif ta. Kan? Jadi kita kata bila ada alif ta ni satu syurga jannah. Kan? Satu syurga jannah. Kalau banyak jannat. Ya, dia ada berbentuk banyak lah. Ya, cuma itu kita bincang bahagian itulah, ya, sedikit ringkas yang itu dulu. Ya, dia ada bila muannas dia ada alif ta juga, ya, jannat. Satu dia jannah. Kita biasa dengar tu jannah. Ya, kalau banyak jannat. But still muannas, bila muannas kita gunakan ha lah. Ya, ha untuk refer kepada syurga tu. Ya, di dalamnya, di dalam syurga. Ya. Macam yang kita sedia maklum. Okey, ya, untuk perempuan, ya, untuk muannas. Baik. Untuk mereka golongan beriman, ya. Untuk mereka golongan beriman nanti, ya, bla 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 di dalam syurga, ya, di dalamnya, di dalam syurga. Allah kata ada apa nanti, ya, maksudnya apa yang akan diberikan untuk mereka, apa yang akan diberikan untuk golongan beriman nanti di dalam syurga, ya, azwajun mutahharah, ya, azwajun mutahharah. Okey, ni kita cerita sikit, ya. Okey, azwaj, ya. Azwaj ni agak-agaknya tuan-tuan, ya, selama kita belajar, kita baca, kita rujuk kamus dan seumpamanya, azwaj ini agak-agaknya dia macam mana bentuk kata dia? Yalah, maksudnya dia azwaj ni dia isim, kan, ya, dia isim, dia tak ada alif lam, so dia kena tanwin. Okey, so azwaj ni kalau kita lihat, ya, daripada bahagian perkataan itu sendiri, ya, maksudnya kalimah itu azwaj sebenarnya dia merupakan jamak taksir, ya, plural, ya, plural daripada zauj, ya. Zauj ni kita boleh kata pasangan lah, satu pasangan ataupun suami satu pasangan disebut zauj, ya, zauj. Saya tunjuk kejap dalam kamus ni, zauj. Okey, biasa tak dengar dalam doa kita, ya, ya, Rabbana hablana min azwajina, ya, ya Allah berikanlah kepada kami, ya, daripada pasangan-pasangan kami, maksudnya suami isteri itulah, ya, zauj, zauj. Okey, kalau boleh belajar bahasa ni kena rajin mengulang, lepas tu kena rajin cuba kumpul vocab, cuba tengok, tak perlu banyak pun, ambil satu ayat separuh ke robok ke, suku ayat tengok check. Zauj dia banyak, zauj satu, jamak dia azwaj, ya, nampak ni, kullu wahidin ma'ahu akhar min jinsi, maksudnya apa? Setiap seorang yang bersama dengannya yang berlainan jantina, maksudnya pasangan lah, suami isteri gitu, ya, yang kita biasa doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, azwaj, pasangan-pasangan suami isteri, ya, tuan-tuan. Okey, baik. Jadi ini yang kita nak terjemahkan apa? Azwaj ni pasangan-pasangan lah, ya, yang sesuai, yang molek lah kita boleh terjemah, ya. Cuma sekadar nak kongsi, kita kelas asas kan, kita kelas asas i'rab dengan tuan-tuan kan, jadi lebih kepada asas, saya tak adalah bincang dalam sangat, ya. Okey, tapi ambil peluang kalau rasa adalah certain yang kita terpaksa juga bincang ke dalam sebab nak bagi penerangan tambahan, ya. Contohnya mutahharah di sini, ya, mutahharah, ya, mutahharah di sini sekadar nak tunjuk, ya, dia sebenarnya daripada apa dia punya asal dia, ya, dia berasal daripada, ya, dia berasal daripada ya, dia berasal daripada perkataan apa agak-agak
Ya, dia asal daripada buangkan mim ni, ya, tambahan buangkan ta ni, ya, tambahan kita ambillah dia asal daripada ta, ya, tahara. Kalau ibu ayah join kelas fiqh, ya, biasa pertama kita belajar bab apa? Kalau ibadah, bab taharah, kan, bersuci. Ya, bersuci. Tu sebab kalau nama orang tu Tahir, ya, kalau Melayu tu dia tak sebut Tahir, dia sebut Tahir. Kan Tahir kalau perempuan Tahirah maksudnya apa? Suci. Dia beri makna suci. Mutahara ni asalnya daripada tahara. Ya, tahara. Ni sekadar maklumat tambahannya kita nak kongsilah. Okey. Dia daripada tahara, ambil yang sabdu juga. Nampak tak di sini? Mutahhar. Di isim maf'ul. Ya, di isim maf'ul. Yang disucikan. Dia daripada tahara. Yang disucikan. Kita nak tunjuk daripada apa? Daripada wazan ni. Ya, kalau tahara. Okay. Tahara agak-agak dia masuk yang mana? Tahara tengah-tengah sabdu. Pegang. Kalau jumpa perkataan, ya, kalau jumpa perkataan Arab, dia memang tengah-tengah itu dah sabdu, kekalkan dia. Kekalkan. Mim buang, ta buang, tambahan kan, kekalkan. Dia kekalkan sabdu ni, sabdu tu kan macam nombor 3, so sifir 3 teruslah. Lebih mudah begitu. Ya, fa'ala. So fa'ala dapat tahara. Macam dia lebih mensucikan, mentakdiskan, mensucikan. Mana dapat kalimah mutahhar ni? Ustaz, mutahharah ni kita ambil yang dia punya isim maf'ul. Ingat lagi tak apa maksud isim maf'ul ni? Kata nama, sesuatu kata nama yang kena buat, yang kena buat ataupun yang dibuat. Terjemahannya ada orang yang ataupun dia biasanya yang ataupun yang macam itulah. Dia biasa bunyi maf'ul. Yang maf'ul. Contoh dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bunyi ma'kul. Baca ayat Quran, dengar perkataan bunyi ma'kul, macam dengar perkataan bunyi maf'ul, ma'kul, maktul, apa lagi, mansur. Itu isim maf'ul. Orang yang ataupun sesuatu yang sesuatu yang begitulah. Contoh dalam kita punya perkongsian ni, ya, makul. Asalnya apa? Akalah. Tolong tanda sikit apa makna isim maf'ul. Ustaz kata isim maf'ul berarti kata nama yang kena buat. Dia bukan majhul. Kata nama yang kena buat, orang yang orang yang kalau orang. Kalau benda tu macam sesuatu yang sesuatu yang makul. Asalnya apa? Akalah. Makan. Akalah makan. Tengok ya, saya tunjuk. Akalah makan. Kalau nak sebut maf'ul, isim maf'ul, sesuatu yang dimakan, sebut makul. Nampak? Bunyi maf'ul. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Faja'alahum ka'asfim makul. Allah jadikan mereka itu seperti daun asaf, ya, daun kering yang dimakan, ulat yang dimakan. Bukan majhul, isim maf'ul. Nampak tak ada yang dipegang? Okey? Kenapa masuk ke situ? Sebab dia tunjuk kat sini. Tak nak ambil yang ini, ambil yang mana? Sifir 3, bunyinya apa? Mufa'al. Dia sebut mufa'al. Mufa'al dapat apa? Mufa'al, bila sebut mufa'al dapat mutahhar. Ya? Yang disucikan. Ya? Yang disucikan. Tapi tak sesuai lah nak terjemah macam tu kan, sebab pasangan yang disucikan tu macam, yelah dia macam tak masuk, jadi terjemahkan saja pasangan yang suci. Begitu, yang baik. Ya, mutahharah. Okey, baik. Itu asal usul lah, ya, tentang kalimah tahara ni, daripada mutahhara ni daripada tahara, mensucikan. Tapi agak janggal kalau kita terjemahkan begitu. Terjemahkan sajalah kepada, ya, Allah kata
walahum, ya, dan bagi mereka, ya, dan bagi mereka jualah, ya, dan bagi mereka jualah nanti di dalam syurga, ya, mereka akan dapat apa? Pasangan, ya, pasangan yang suci, ya, pasangan yang baik, pasangan yang suci, itu maksud azwajun mutahharah. Okey, nak tanya sedikit daripada sudut nahwu, kan. Kenapa azwajun ni dia dhammah? Ya, kalau tanya soal mutahharah ni kita dah belajar, kan. Kalau nampak isim tu ialah kita kata kalimah mutahharah ni, ya, dia lebih kepada dia yang suci, kan. Dia ada yang. Jadi kat sini kalimah mutahharah ni dia marfu', ya, wordnya dia marfu', dhammah, sebab dia sifat, ya, sebab dia naat, dia follow perkataan azwaj ni. Ini kita dah biasa belajar, ya. Kalau kalimah mutahharatun tu kenapa dia marfu', dhammah, sebab dia ikut baris hujung, kan, dia ikut baris akhir perkataan azwajun dhammah, jadi mutahharah pun dia kena dhammah. Itu tak ada masalah sangat. Kalimah mutahharah tu dia sifat, dia naat, dia tawabi', ada yang, adjektif, ya. Tetapi azwaj ni tuan-tuan, ya, tetapi azwajun kat sini kenapa dia kena marfu'? Ya, apa sebab? Ya, apa sebab dia kena marfu'? Sebabnya agak-agak. Okey, kita dah pernah bincang tak? Kita dah pernah bincang. Okey, saya tunjukkan sikit. Ada tak daripada korpus, okey, yang dia tunjuk macam tu lebih kurangnya lahum. Maksudnya kalau ada lahum tu, ya, lahum mesti ada lepasnya isim. Lahum mesti ada lepasnya isim marfu', kan, macam tu. Kita tunjuk kejap daripada Al-Quran. Apa sebabnya daripada sudut nahwu, kan, kenapa? Ini ada tak ditunjuk? Dia tak ditunjuk. Okey. Contoh dia apa, kita ambil ni kot, kita ambil lah, kalau lahum, lahu, ni lillah, dia tunjuk lillah, ya. Okey. Kita tak mahu yang ni sebenarnya. Kalau lahum, okey, lahum. Ataupun hum. Okey, ada lahum, ya. Okay, lahum. Okay, lahum, ya. Ini yang saya biasa tunjuk ni, tuan-tuan tengok, ya. Kalau lahum, lepasnya mesti ada apa? Isim marfu', ya. Azabun, ya. Okey. Okey, itu antaranya lah, ya, yang kita kata bentuk dia. Okey, lahum, ajruhum, ajru, ya, marfu'. Okey. Lahumul haq, marfu', ya. Lahum azabun, ya. Apa sebab? Kenapa jadi macam tu? Apa yang kita faham? Pegang. Pegang apa? Okey. Pegang apa? Okey. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita lihat pada ayat, kalau camkan, kalau ayat tu ayat mula dengan apa? Lahum. Lahum ni dia gabungan apa? Jar dengan, ya, jar dengan isim, betul? Jar dengan isim. Okey. Jar dengan isim. Ingat tak kita kata kalau jar gabung isim, ya, macam contoh la, ya, la jar, dia gabung dengan isim, apa nama dia, istilah dia daripada sudut pola ayat, jumlah apa, kan, ismiyah ke, fi'liyah ke, apa namanya? Syibih ataupun syibuhul jumlah, ya, syibuhul jumlah. Apa makna syibul jumlah? Frasa ataupun rangkai kata, ataupun frasa, rangkai kata. Ayat tergantung. Ayat tergantung. Ini kita ada paparkan dalam rumus. Kalau dia bentuk macam tu, dia akan jadi bentuk itulah maksudnya syibih jumlah, ya. Syibih jumlah. Syibih jumlah ni datang dengan makna frasa. Dia boleh bentuk, ya, jar, gabung isim,
ataupun dia bentuk zorof, ya, gabung isim. Rumus nombor 21. Okey, frasa. Jadi lahum untuk mereka, ya, lahum untuk mereka, tergantung tak kalau dengar tuan-tuan. Lahum untuk mereka, bagi mereka golongan yang beriman, apa? Itu masuk syibih jumlah. Ya, dah faham lahum ni syibih jumlah. Apa yang kita kena faham? Fahamkan. Kalau ayat start dengan syibih jumlah, maknanya apa? Maknanya kita kata bila ayat tu, ya, dia mula dengan syibih jumlah, dia mula dengan syibih jumlah. Syibih jumlah tu wajib jadi apa? Syibih jumlah tu, ya, mesti. Bila sebut mesti tu faham lah, ya, mesti apa? Mesti jadi khabar. Mesti khabar muqaddam. Settle lah, ya. Khabar yang muqaddam. Predikat. Khabar ni predikat. Belajar bahasa ni nak kena bukanlah hafal tapi fahamkan istilah. Apa itu istilah fa'il, apa itu istilah nama pun bahasa. Kita nak tahu apa fungsi lahum ni. Okey? Dia khabar. Ya, khabar yang dikedepankan, khabar yang muqaddam, mesti, wajib. Wajib, mesti. Apa-apa haruf jar lah. Ya, apa-apa haruf jar. Okey? Pegang. Kalau jumpa ayat, dia start dengan syibih jumlah. Ya, dia mula dengan syibih jumlah. Syibih jumlah tu dia mesti akan jadi khabar predikat yang dikedepankan. Bila ada predikat, mesti ada apa? Mesti ada mubtada. Ya, mubtada yang dilewatkan. Ya, Arab sebut muakhar. Kan muakhar. Mubtada ni subjek. Ni subjek. Fokus dia. Khabar tu cerita. Set dah. Kalau ayat, setelah kita jumpa ayat start dengan syibih jumlah, dia mesti syibih jumlah tu akan jadi khabar. Yang khabar dan dia punya kita kata mubtada'nya, ya, akan jadi mubtada'nya akan dilewatkan, mubtada' muakhar. Ya, mubtada' muakhar. Dia mesti bentuknya seperti itu. Nanti kita boleh tunjukkanlah, contoh kalau ada, nanti kita boleh tengok balik. Okay, cuma bila kita kata begitu, jadi khabar ni yang mana? Tentulah yang lahum ni jadi dia punya, ya, lahum tu jadi dia punya khabar. Ya. Mana mubtada'nya? Mubtada' apa hukum dia, tuan-tuan? Kita belajar kalau mubtada', ya, subjek awal-awal ayat, kan? Tapi sekarang bukan, sebab kita dah faham. Ustaz kata ayat start dengan syibih jumlah ni. Kita kena faham syibih jumlah. Syibih jumlah tu terus khabar. Muqaddam, dikedepankan. Mubtada' subjek sepatutnya diawalkan. Kita belajar tapi dilewatkan, muakhar. Mubtada' mesti apa? Mesti apa? Marfu'. Dhammah. Ada tak yang dhammah? Yang dhammah yang mana? Azwajun. Itu sebab azwajun dia dhammah. Kalau yang belajar bahasa, dia nampak kenapa dhammah, kenapa mengikut mutahharah pun dhammah, apa fungsi lahum tu, kenapa guna la, kenapa tak guna li, kita nampak. Itu sebab azwajun. Jadi azwajun ni jadi apa? Azwajun ni pasangan-pasangan dia marfu' kerana apa? Mubtada'. Azwajun tu mubtada' subjek tetapi dilewatkan, ditakhir. Istilahnya mubtada' bukan mubtada' takhir, mubtada' muakhar. Ya, azwaj. Tuan-tuan nak tengok contoh tak? Ini contoh dia. Ya, azwajun. Ini dia. Okey, kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Contohnya. Contohnya apa ya? Saya ambil yang lain. Alaihi malaikatun qilazun syidad. Silap ada ayat tu ya. Okey. Alaiha. Maaf tuan-tuan. Okey. Tengok ni. Ayat 6 surah At-Tahrim. Ini satu poin yang cukup penting. Ya, untuk kita nampak ayat mula dengan syibih jumlah. Syibih jumlah tu jadi khabar, tadanya lewat. Ada tak contoh daripada ayat 6 surah At-Tahrim?
Ayat 6 surah At-Tahrim. Kita tunjukkan kejap. Ayat 6 surah At-Tahrim. Saya kira itu cukup jadi contoh sebenarnya untuk kita lebih nampak. Ayat 6 surah At-Tahrim. At-Tahrim ni pengharamannya, mengharamkan daripada harrama. Harrama yuharimu tahrim. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Ya? Haram, pengharaman. Ya? Tuan-tuan tengok nombor 6 ni, At-Tahrim ayat 6. Okay? Ambil yang mana? Dia ini. Ambil daripada alaiha ni. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Dia itulah kita nak kena pandai-pandai check mana shibih jumlah. Kan contohnya ini. Alaiha. Ya, alaiha. Kan alaiha. Satu ayat, ya, dia sampai Al-Hijarah ni satu. Sebab Allah cerita, ya, naran, ya, api neraka, bahan bakarnya apa? Manusia, ya, dan batu-batu, ya, dan batu, ya. Tuan-tuan nampak tak bila sampai batu ni, hijarah kan, hajar, hijarah, batu, dia letak benda ni. Maksudnya apa? Dia nak kata hijarah ni, sampai hijarah ni satu ayat yang alaiha, ya, alaiha malaikatun ghilazun syidad, ini ayat yang lain. Buktinya apa? Hijarah batu. Kenapa batu ni dia letak macam ni? Sebab dia nak kata sampai hijarah ni satu ayat. Yang alaiha malaikatun ghilaz tu ayat yang lain. Nampak ya? Okey. Ayat start dengan apa? Alaiha. Alaiha ni apa? Ala, ya, ala kita faham ala haraf, ala yang haraf jar tu. Okay, ala haraf jar. Okey. Gabung dengan apa? Dia gabung dengan isim. Kan ha, ni isim ha. Ya. Ha. Ya. Ha ni dia refer kepada neraka ni lah. Naran. Neraka muannas. Neraka muannas. Okey, cuba tengok ayat ni dia start dengan alaiha. Syibih jumlah kan? Nampak? Syibih jumlah. Syibih jumlah mesti jadi apa? Khabar. Predikat yang biasa di ujung tapi dikedepankan. Yang mana mubtada dia? Mubtada mesti jadi apa? Yang dilewatkan. Mubtada apa hukum dia? Marfu. Mana yang mubtada ni? Malaikatun, ya, di sini. Malaikatun. Maksudnya alaiha, ya, di atas neraka ataupun kita kata dalam neraka itulah, ya, alaiha, atas neraka, yakni dalam neraka itu ada apa? Adanya malaikatun, malaikat yang sifatnya apa? Sifat pertama ghilaz, sifat kedua syidad, ya, yang garang, yang kasar, yang keras, ya, ni, yang kasar, yang keras, ya. Itu soalan kita. Soalan kita apa? Ayat ni alaiha malaikatun, fokus tu. Ayat start dengan syibih jumlah alaiha, syibih jumlah tu jadi alaiha tu jadi khabar, mubtada'nya lewatkan malaikatun tu. Sebab malaikatun dhammah. Sama je. Sama. Bila sebut kaedah ni sama. Sama ada kita nampak, kita tak nampak sajalah. Habis ustaz yang ghilazun ni jadi apa? Ghilazun ni kan ada yang kasar, sifat. Syidadun ni kan ada yang keras, sifat. Ghilazun dia marfu' dhammah, yang kasar. Syidadun yang keras, dia sifat yang kedua. Ghilazun dia dhammah, syidadun dia dhammah, sebab dua-dua tu dia sifat tawabi', dia just follow perkataan malaikah. Yang malaikah tu di marfu sebab mubtada muakhar, ya, malaikah jadi mubtada muakhar. Kena rajin-rajin tengok, lama-lama dapat. Kena rajin-rajin check istilah, faham tak?
syibih jumlah. Faham tak kaedah? Bila ayat, nampak ayat, awal ayat syibih jumlah, Ustaz kata syibih jumlah ni terus khabar. Dengan nak cari apa? Mubtada ke, isim ke, kalau ada kana, isim kana muakhar ke, tengok kepada situasi ayat. Daripada situ, bila kita belajar i'rab ni, untuk memudahkan kita faham sebenarnya. Okey, baik, tu sikit lah ya, saya tak mau ke jauh-jauh sangat sebab kita fokus sampai hujung ni. Okey, lepas tu apa? Okey, lepas tu dah bincang tu, dah tahu kenapa azwajun tu dhammah, ada lagi satu isu ya, tuan-tuan tolong fikir-fikirlah jawapan dia ya. Wahum ni. Wow ni lepas ni ada dhamir munfasil kan hum, mereka. Hum, mereka dhamir munfasil, kata ganti nama yang tak melekat. Seronok sebenarnya baca Quran kalau kita ni ada asas bahasa Arab. Kita bukan sekadar menghafal ayat, kita tadabbur. Tadabbur ni luas, tak ada juga tadabbur bahasa, itu juga tadabbur lah. Ya? Ni. Wahum. Ya? Wow ni bukannya wow yang sewenang-wenang sebarang kita kata wow yang apa? Wow yang atof ke, bukan. Ya, wow yang istinaf ke awal ayat, bukan. Wow apa? Pegang. Pegang apa? Kalau jumpa wow, wow tengah ayat, ujung ayatnya, wow tengah ayat, ujung ayat. Lepas tu wow-nya dia lepasnya ada dhamir munfasil, dia kata ganti nama yang tak melekat. Maka wow tu wow apa? Mesti wow-nya adalah wow hal, wow yang keadaan. Wow yang mana menunjukkan hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun tu dia jadi menjelaskan situasi lah. Ya, wow hal keadaan yang mana ayat lepasnya. Hum fiha khalidun menjelaskan keadaan, situasi orang beriman tu. Apa situasi mereka? Khalidun, Khalid, khulud. Kalau wow hal ni maksudnya apa? Sedang. Tengoklah nanti terjemahan. Sedang. Kat sini dia terjemahkannya, wa ni sedang ataupun dalam keadaan ataupun sedang, macam itulah. Kita terjemahkan. Tadi, okay, yang ini, dia ada banyak tajuk sebenarnya. Tapi saya bincang mana yang sempat. Tuan-tuan. Dan bagi mereka jualah di dalamnya pasangan yang suci, sedang. Tambah begitu, sedang mereka. Maksudnya sedang mereka, sedang golongan yang beriman itu apa? Ya, fiha khalidun. Ya, fiha tadi dah bincangnya fiha. Ya, satu bentuk syibih jumlah juga, maknanya apa? Ya, sedang mereka di dalamnya. Di dalamnya tu jadi apa mereka? Ya, mereka jadi apa? Khalidun. Ya, khaliduna. Apa asal khaliduna? Khalada. Ya, khulud. Rasa saya, kalau tak silap lah tuan-tuan, kalau istilah orang lama ni, mungkin tuan-tuan orang lama ada mungkin dengar khulud kot, khulud. Ya, khulud ni dia ada makna kekal. Ya, kekal. Kita biasa dengar khalidina. Kan khalidina, kan ini khaliduna. Beza ke? Kan? Okey. Tengok daripada terjemahan. Okey. Dia khalada. Dia asalnya khalada. Kalau tak silap saya lah. Khalada. Nampak tak ni dia ada khulud ni, khulud. Khalid ni, Khalid. Satu dia Khalid. Satu seorang yang kekal, Khalid. Isim fa'il. Fa'il bunyi fa'il. Khalid bunyi fa'il. Fa'il Khalid, seorang. Okay, seorang. Kalau banyak macam mana tuan-tuan? Okay, ni ambil ni kan. Khalid seorang. Khalid mufrad, kalau dua Khalidani, Khalidaini. Kalau banyak Khaliduna. Tu sebab kita dengar Khaliduna. Kadang-kadang Khalidina. Betul? Dua-dua ada. Betul ke Ustaz? Dua-dua ada. Kan betul ke kita boleh jumpa Khalidina juga kan? Khalidina. Ada. Ya, Khalidina. Nampak tak? Biding forever.
kekal kan? Ini ina. Ayat ni apa? Una. Itu penting belajar. Itu penting ada tahu. Supaya apa? Supaya mudah kita nak mengingat ayat. Tak tertukar ayat. Kita boleh tadabbur juga apa maknanya. Sama ke khalidina khaliduna? Tuan-tuan. Sama je Ustaz. Abide forever juga. Apa beza dia? Apa beza dia? Tuan-tuan. Tu dia. Nak tahu beza dia macam mana? Daripada konteks. Betul? Konteks dia. Kita dah approve. Kita dah akui ada khaliduna, ada khalidina. Persoalannya itulah kenapa khaliduna. Ada yang nak kongsi jawapan tuan-tuan? Saya baca-baca sikit ya. Okey. Kenapa? Okey. Apa jawapannya agak-agak ya? Di situ tuan-tuan. Kan kenapa khaliduna? Kenapa bukannya khalidina? Kita jumpa dalam ayat Quran ada khalidina kan? Sajalah meskipun saya tahu ya, tuan-tuan dah ada jawapan-jawapan dah ya, kita sekadar nak kongsi-kongsi je petang ni. Pun kita kelas asas kan ada khalidina juga. Apa beza dia? Okey, dua-dua dia isim muzakkar jamak, salim, ada una ada ina, orang-orang yang kekal. Kenapa guna una? Okey, ya, sebab kenapa? Sebab ayat kena faham ayat. Ayat faham macam mana? Kalau jumpa saja waw hal, kita nampak ni ada waw hal, ada terjemahan sedang. Lepas tu terus ini nak mudah cerita ni. Ini nak mudah kongsi. Terus lepasnya jumlah apa? Jumlah ismi, jumlah ismiyah. Ayat lepasnya tu mesti ada jumlah ismiyah ya. Ayat yang bermula ya, dengan isim. Dia mesti jadi macam tu sebab kan kita faham kalau waw yang kita kata kalau yang waw yang hal ya, lepasnya kena dhamir yang tak melekat kan. Jadi dhamir yang tak melekat tu dia dhamir munfasil, kini itu kira permulaan ayat lah. Ayat start dengan dhamir munfasil tu iaitu hum tu, maka tu yang kata jumlah ismiyah kan. Itu yang kita kata jumlah ismiyah. Maksudnya hum fiha khaliduna ni jumlah ismiyah. Okey, apa kena mengenanya Ustaz? Jumlah ismiyah, ayat yang start dengan isim nominal sentence yang boleh pula bantu kita tahu kenapa una, kenapa bukannya ina seperti dalam ayat Quran yang lain. Kan kenapa? Ya, sebab bila jumlah ismiyah ada apa? Mesti ada apa? Mesti ada tengok rumus, cek rumus. Ada apa jumlah ismiyah ni biasanya? Ada apa? Mesti ada mubtada dan khabar. Apa makna mubtada tadi? Subjek. Contoh kita dengar Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu subjek. Ceritanya apa? Muhammad. Ceritanya khabarnya Rasulullah. Ini Rasul. Begitulah maksud mubtada dan juga khabar. Okay, kita pun tanda ya. Ni semua dah pernah belajar. Tak ada pun yang baru. Ya. Minggu depan kot, insya-Allah kalau tak ada apa-apa kita bincang tajuk luar. Rasa saya boleh kot ya, minggu depan. Apa formula mubtada khabar tuan-tuan? Dua-dua mesti apa? Mubtada subjek biasa wal ayat kan, lepas tu diikut dan disusul dengan khabar. Cerita apa formula dia biasanya? Marfu. Daiman abadan. Ya tu marfu. Kita pun tandalah marfu. Mana yang mubtada? Biasa mubtada kita macam mana? Awal ayat kan. Ambil tengok yang hum fiha khalidun ni. Jangan mata tu tengok seluruh walahum itu dah habis, itu dah khalas. Kita nak bincang hum sampai khaliduna. Mereka di dalamnya syurga itu khaliduna ya, adalah golongan yang kekal selama-lamanya. Ya. Baik. Jadi mana dia punya mubtada? Mubtada biasa subjek awal ayat. Yang mana? Ayat start dengan hum.
Kan kita ambil hum. Tadi kata Ustaz, kata mubtada ni dia kena marfu' dhammah. Yang hum tak nampak pun dhammah sebab kenapa? Ya, hum dia dhamir. Yang hum dia dhamir. Dhamir sifatnya apa? Dhamir sifatnya mabni. Ya, dia kebal. Yang dhamir dia sifatnya hum itu dia mabni, dia kebal. Baris ujungnya dia tetap dengan baris mati. Kan sepatutnya mubtada'nya, subjeknya hum kan mereka. Sebab subjek awal ayat, tapi hum tu tak nampak marfu' ni. Sebab kenapa? Sebab hum ini dia dhamir dia mabni. Mabni baris ujung tak berubah. Basic dia. Macam contoh mim, dia tetap baris mati. Tu yang tak nampak marfu'. Marfu' ni basic dia apa? Marfu' ni maksudnya apa? Dhammah. Yang dhammah. Okey. Asasnya dhammah lah. Apa cerita dia tuan-tuan? Khabarnya yang mana? Agak-agak. Khabarnya yang mana? Dalam ayat ni, hum fiha khaliduna, ada tak lagi yang khabar ataupun yang kita kata marfu'? Khaliduna boleh tak kita kata dia marfu'? Khaliduna. Cuba cek ya. Marfu' ada dengan tanda apa? Biasa dhammah kan? Biasa kita sebut marfu' ya, marfu' dia dhammah ya. Okey. Tetapi ada juga dengan alif, ada juga dengan waw, una ni yang mana? Waw una ni yang mana? Dia waw una ni yang mana? Dia masuklah pada yang khaliduna ni. Sebab khaliduna ni tadi kita faham khaliduna apa? Dia jamak muzakkar salim kan, ada una macam itulah. Okey, ada una pada bentuk dia. Kan ada una. Bila ada una, dia jamak salim. Jadi bila kita nak pilih tu, kita pilihlah dengan una. Sebab bila dengan una tu dia waw. Dia marfu' dengan tanda waw. Yang ya tu bila Ustaz? Yang ina tu. Yang ina tu bila? Ya, yang kita kata kalau ina tu dia bila? Kalau dia mansub ataupun ina tu kalau word itu dia kena majrur ke. Sekarang tak. Sekarang apa? Sekarang kita kena cari apa? Marfu'. Marfu' dengan apa? Dengan una. Wow. Jadi boleh tak tambah kesimpulannya sedikit di situ apa, tuan-tuan? Kalau yang una ni apa? Jumpa isim una, al-muslimuna. Contoh kita baca ayat kan. Kita baca ayat random, jumpa una. Dua jawapan free. Apa jawapan dia? Marfu' dengan waw. Tanya dah siap-siap. Kenapa marfu' Ustaz? Tengoklah apa sebab dia marfu'. Sebab dia marfu' tu sebab dia fa'il ke, ya, naib fa'il ke, mubtada ke, bla 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 bla. Macam tu. Ya, tanda. Kalau isim, nampak isim dah una. Jawapan free. Marfu' dengan waw. Cari apa sebab pada ayat. Kalau ina, apa jawapan i'rab dia? Either one. Apa jawapan dia? Dia mansub dengan ya ataupun dia majrur dengan ya. Ini kita conteng dia. Kalau nanti nak tuan-tuan nak nota, boleh maklum pada saya lah. Ya, boleh WhatsApp. Maju dengan ya. Ini dia. Okay. Ada dua ni. Jadi kenapa pilih una khaliduna? Sebab kenapa? Sebab ayat menuntut khabar. Ayat menuntut khabar. Betul? Kenapa pula Ustaz ayat menuntut khabar? Ayat jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah ada mubtada ada khabar. Sekarang menuntut khabar. Khabar dia kena marfu'. Marfu' dengan una. Yang mana? Khaliduna. Itu sebab una. Itu sebab una. Mubtada, subjek. Apa cerita mubtada subjek? Apa subjek dia? Mereka. Golongan beriman. Apa cerita dia untuk golongan beriman tu? Apa khabar dia? Khaliduna adalah orang-orang yang kekal di dalam syurga. Bila sampai di hari akhirat, syurga neraka kekal selama-lamanya. Tuan-tuan boleh bayang tak bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut selama-lamanya, ya, kekal selama-lamanya.
Maksudnya berapa tahun, berbilion tahun ke, selama-lamanya lah. Akal pun tak boleh fikir kan, selama-lamanya tu infinity, ialah maksudnya berbilion tahun ke kan, macam tu ke, selama-lamanya. Itu pun dah menampakkan khariq lil adah, maksudnya luar biasa. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang orang kafir, orang yang tidak beriman dalam neraka selama-lamanya, selama-lamanya, begitu juga yang beriman. Last lah tu. Itu hujung dia, al-jannah, an-nar. Okey, baik. Kita waktu tak berapa izin, tapi saya suka nak kongsi lagi dengan tuan-tuan. Okay, itu nampak ya gambaran. Kita cerita tentang apa? Cerita tentang pola ayat, cerita tentang fenomena khabar muqaddam, faham syibih jumlah, faham awal ayat syibih jumlah, faham syibih jumlah tu khabar, di kedepan mubtada, mubtada khabar marfu', dua-dua marfu', dan kita bincang juga tentang bentuk perkataan, tentang sifat, pola ayat, marfu' juga. Jangan kita pegang marfu' ni dhamma je, kena luas sikit. Marfu' dhamma tu standard. Marfu' boleh juga dengan tanda waw, una. Itu marfu' lah tu. Perkataannya apa sebab, cari. Sekarang khaliduna, dia una, ya, dia marfu', ya. Sekarang dia marfu', kan una. Dia marfu' sebab kenapa? Khabar. Cari jawapan dia, macam itulah. Okey. Apa yang seterusnya? Yang seterusnya ni senang je. Dia tak ada yang berat-berat sangatlah. Boleh habis rasanya tuan-tuan. Kita bincang surface dia kan. Ringkas macam tu je. Okey. Inna. Kenapa guna inna? Kita belajar ada inna, ada anna kan. Kena highlight sikit kot. Haraf apa? Kenapa guna inna? Sebab inna diguna biasa di mana? Awal ayat. Inna a'tayna, inna anzalna. Kalau anna di mana? Di tengah-tengah. Maknanya sama tak? Sesungguhnya. Ambil terjemahan sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Kalimah Allah. Ya. Kenapa dia kena mansub? Allah. Apa sebab? Isim inna. Yang baru ikut, yang baru berjinak belajar, jangan terus masuk, tengok video, episod awal. Dia tak boleh masuk terus, tu nanti jadi gangguan pada kita. Isim inna, subjek. Dia kena mansub. Fatah. Ya? Lagipun lepas inna ni, tuan-tuan nampak, kalau jumpa inna, biasanya, ya, kalau kita jumpa inna, lepasnya dia akan, kalau ada isim tu dia baris atas lah. Ya, innallaha, ya, innal insana, tu basic tu jangan tinggal, sayang. Saat masing-masing dah faham, kita tinggal nak apa? Kita tinggal nak murajaah, kita tinggal nak check balik. Innallah, nampak ya ni? Innallaha. Ya, innallaha. Tu bentuk-bentuk innallaha. Dia tak boleh jadi innallahu, innallahi. Ya? Itu standard lah, yang kita tahulah, ya, macam tu. Okey. Itu antaranya innallaha, ya. Ni diulang-ulang seperti itulah, ya, tuan-tuan. Innal baqara. Ya, sesungguhnya lembu itu, lembu betina, sapi betina itu. Ya. Anna pun sama juga, Allah. Dia sama. Jadi memudahkan kita menghafal lah ayat tu. Memudahkan kita untuk baris ayat tu kan, baris perkataan tu maksudnya. Sesungguhnya Allah. Ya? Allah ni dia kalimah Allah dia mansub sebab isim inna, subjek inna. Apa subjek inna tu? Allah. Sesungguhnya Allah. Begitu. Okey. La di sini kita belajar la banyak. La banyak. La banyak kita belajar ada lam, ya, ada lam jazam, ya. Okey. Ada lam la, ya. Dia ada la nafi tidak, ya. Ada la jazam satu jangan, ada la nafil jins. Agak-agak ini la apa tuan-tuan? Cuba tengok lepas dia. La tu lepasnya ada apa? La tu lepasnya ada mudhari'. Mudhari'. Yastahi ni mudhari' sebab ada anita. Kan anita. Asalnya apa?
istahya. Saya tunjuk ya, terus kita nak kena tunjuk dia punya akar dengan tuan-tuan. Istahya, berasa ataupun segan lah ya. Kan ada ada hadis kalau tak silap, al haya'u, Nabi sebut ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ya, jika kamu tidak berasakan maka buatlah. Ya, itu ada istilah istahya, tastahi, asalnya istahya. Istahya dia punya asal dia. Tuan-tuan kena berani buka-buka kamus, cek lah. Nampak tak istahya, yastahi. Kita hafal pun tapi dah banyak kali jumpa tu jadi biasalah. Kita dah banyak kali jumpa tu, kita dah nampak bentuk dia. Maksudnya apa? Istahya ni maksudnya segan, malu di situ. Ya, kita terjemahkanlah di sini segan. Ya. So sesungguhnya Allah ... segan begitu. Ya, ini kita kena lihat kepada tafsiran lah. Okey. Persoalannya yang la di sini la apa kan? La ustaz, la tidak ke, ya? La kita kata la tidak ke, la jangan ke, la nafilil jins ke, macam nak cam kita kena lihat kepada apa jenis perkataan selepas ni. Betul. Lepas ni mudhari' kan ya. Yastahi ni mudhari'. Ya, yastahi itu mudhari'. Ya hujungnya sepatutnya dhammah tapi tak nampak sebab yang ya di hujung ni dia melibatkan huruf sakit. Ada dhamir apa? Ada dhamir huwa. Ya, dia masuk pada area sini tuan-tuan. Yastahi ni dia masuk pada area sini. Pembahagian ni dia masuk pada mudhari', ya, pada yang ini yang ada wa. Yastahi. Asal iu berat. Yastahiyu kita tak boleh, itu yang dia baris mati. Ada wa ni dia Allah ni lah. Okay. Yastahi ni dia mudhari' apa? Dia mudhari' yang meskipun dia baris mati kat ujung tapi dia mudhari' yang normal kan? Normal. Dia tak ada buang apa-apa, dia tak ada buang ya, dia tak ada buang huruf sakit. Dia normal. Yastahi mudhari' normal. Bila kita kata ya, bila la itu lepas dia mudhari' normal, dia la apa? Ingat lagi tak? Bila jumpa la, kita nak faham la tu tidak ke, jangan ke, kena perhatikan apa jenis perkataan yang selepasnya. Selepas itu kita kata dia ada mudhari' yang normal. Yastahi itu dia normal, dia tak ada buang apa-apa. Jadi la tu la apa? Kalau la-nya itu dia lepasnya mudhari' normal. Ni normal. La itu la apa? La tidak. Tidak. Ni dah biasa kita ulang lah. Ya. Tuan-tuan dah biasa jumpa. Kita dah biasa jumpa dalam kamus, dalam web pun banyak dah kita dah tunjuk. Bukannya sikit-sikit. Banyak kali dah. Jadi dah boleh agak dah sebenarnya. Ya, sekali basuh kita dah boleh agak. Ni nampak tak ni? La yu'minun. Not. Tidak. La yash'urun. Tidak. Okay. Tidak di situ. Cuba perhatikan di sini ya. Inilah do not. Jangan. Sebab lepasnya tufsidu ni dia mudhari' anita ta dia mudhari' yang tak normal. Nah, kita ada belajar kan kalau mudhari' itu dia tak normal, dia ada jazam, maksudnya dia kena buang nun ke, dia kena buang sesuatu ke, ala ni dia jadi jangan, macam itulah. Dia sebab asal ni contoh kita nak tunjuk ni. Tufsidu ni asalnya apa? Asalnya tufsiduna. Asalnya tufsiduna. Tufsiduna ni antum. Asalnya asal tufsidu ni ayat Quran ni, tufsiduna ada nun, tak ada. Mudhari' tak normal. Itu maksud saya. Jadi kita pun fahamkan kalau yang la itu
La, la jangan bila. La tu bila dia beri makna jangan. Kalau lepasnya mudhari' tak normal. Ya, do not. Jadi kan terjemahannya do not, nampak? Tapi kalau ibu ayah tengok kan, ya, la yu'minun, la yash'urun, la ya'lamun, la yubsirun, la yaji'un, dia not je. Sebab lepasnya apa? Mudhari' normal, ada nun dia. Tapi kalau yang la tufsidu ni, la jangan. Bila? Kalau lepas dia mudhari' tak normal. Normal tak normal ni kita boleh faham. Kita boleh nampak. Itulah cara dia. At least kita boleh nampak juga. Nampak di sini ya. Dia la yarji'un ya. Dia not. Not ya. Tapi kalau la taj'alu. Ya, dia do not. Sebab taj'alu asalnya apa? Asalnya taj'aluna. Taj'aluna. Ada nun. Rajin-rajinlah buka modul, tengok tasrif. Ada nun. Tu saya bincang. Mungkin ada yang dapat, mungkin ada yang tak. Tuan-tuan kena tengok video. Tengok nota. Okey? Baik. Ini apa? La lepasnya apa? Mudhari' normal. Bukan normal. Tidaklah. Sesungguhnya Allah tidak segan. Allah tidak segan ya, untuk apa? An yadriba. Pegang. Satu saya nak cerita. Hakikat perkataan yadriba ni. Kalau setakat tanya, yadriba ni asalnya apa? Dia mudhari' kan? Anita. Ya, Anita. Jadi, bila mudhari' Anita, ya asalnya apa? Bila mudhari' ujungnya apa? Dhammah. Ya, dhammah. Ini kita tahu kan dhammah. Jadi, bila kita kata macam tu, ani haraf nasab. Okay, an haraf nasab. Okay, an haraf nasab. Maksudnya bahawa. Kita boleh bahawa ke macam itulah. Ya? Jadi dia, apa makna nasab? Baris atas. Apa fungsinya? Membaris ataskan. Ya, membaris ataskan. Ujung fi'il mudhari' selepas ni. Kena rajin. Nanti lapang tengok korpus ni, cari. An. Ya? Ada Allah sebut an ashkura ni'mataka allati. Ya? Allah cerita bagaimana ya, ada ucapan seperti itu ayat an. Ya, ni in. Tak mau in, kita nak an. Saya habis lewat sikit. Okay, ni nampak an akuna. Baris atas. Asalnya akunu. Bahawa aku adalah. Ya, aku adalah daripada kalangan orang-orang yang jahil. An akuna minal jahilin. Ya, an. Ya. Tengok korpus. Cek korpus. Lama-lama ada pertambahan dalam kefahaman kita. Sebab korpus dia tunjuk banyak maklumat tu. Okay, alright. Okay, okay. Saya cerita tu dululah kodnya. Itu rasanya yang lebih memudahkan. An yutimma ya. An yutimma ya. Hendaklah dia menyempurnakan susuan dia. Ibu tu ya, menyempurnakan an yutimma. Ya, itu antara je lah ya, bentuk dia. Okey. Di sini ya. Yadriba ni dia asalnya yadribu jadi di sini yadriba sebab an kan membaris ataskan. Tuan-tuan kena faham kalau cari akar dia apa? Daraba ni maknanya pukul. Standard. Kalau tanya orang yang belajar, kalau tanya orang yang belajar bahasa lah ya, dia akan dengar daraba pukul, tu je. Daraba pukul. Tapi tak sesuai sekarang nak kata pukul. Daraba pukul. Daraba pukul. Pukul lah. Tetapi di sini dia ada berkolokit dengan masalan. Ingat kalau daraba dia ada berganti dengan masalan. Masal ni perumpamaan.
Dia sebut perumpamaan. Daraba tu jadi apa? Daraba tu akan jadi maksudnya membuat. Membuat perumpamaan. Membuat perumpamaan. Allah tidak segan membuat perumpamaan. Membuat perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan iaitu tentang yang kecil, iaitu tentang nyamuk. Tentang nyamuk. Ba'udah. Ba'udah maksudnya nyamuk. Membuat perumpamaan iaitu nyamuk. Nyamuk. Fama faqaha, dan fama faqaha ni dan yang di atasnya, tapi terjemahnya sesuai, dan yang lebih kecil daripada itu. Itu yang lebih sesuai, dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Kan kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala banyak cerita perumpamaan yang melibatkan nyamuk lah, labah-labah lah, begitu. Jadi perumpamaan itu sebenarnya satu bentuk kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkanlah pada ayat ni. Nanti kita boleh bincang. Waktu pun tak berapa cukup sangat. Cuma nak tanya tuan-tuan, masalan di sini, kenapa dimansuk? Masalan. Kenapa? Kenapa masalan tu dimansuk? Allah tidak segan membuat perumpamaan, membuat perumpamaan tentang ataupun berkaitan nyamuk. Fama faqah. Kita bincang sampai faqaha dululah. Fama faqaha. Dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Misalnya laba-laba. Kadang-kadang kita dengar Allah Subhanahu Wa Taala ceritakannya, inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Kan sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah sarang laba-laba. Kan Allah buat perumpamaan banyak, perumpamaan yang kecil, ba'udah, nyamuk, laba-laba dan yang selainnya lah. Kenapa masalah ni tuan-tuan dimansub? Apa sebab? Mansub apa faktornya? Okey, sebab ada kena-mengena dengan yadriba. Yadriba. Kenapa? Sebab yadriba ni membuat. Yadriba tu membuat. Yadriba membuat. Yadriba membuat. Bila fi'il kena cari apa? Last ni. Fa'il kan? Fa'il, pelaku. Siapa yang membuat tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah kita faham daripada dhamir tersembunyi, fa'ilnya, pelakunya dhamir tersembunyi yang ada dalam yadriba. Dhamir apa? Dhamir huwa lah, dhamir huwa, dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Bila sebut apa, bila sebut cerita apa. Apa dan apa ni biasanya berkaitan dengan maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih. Tengok di sini ada berkaitan maf'ulun bih. Okey, penentuan maf'ulun bih di sini. Okey, minggu depan saya kira kita kena masuk, minggu depan insyaAllah tuan-tuan kita bincang tajuk lain. Saya plan macam tu kot minggu depan. Ni MB objek mansub. So sebab buat apa? Buat perumpamaan, masalahnya. Jadi maf'ulun bihnya dia berbentuk mansub fathah. So kalimah yang mansub fathah tu kalimah masalan. Allah kata Allah buat perumpamaan. Allah kata Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan yang seperti nyamuk, fama faqa, ataupun yang lebih kecil. Sebab kenapa? Sebab hakikatnya perumpamaan itu adalah merupakan satu kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang beriman, Allah sebut dalam ayat ini, Allah kata bagi orang beriman melihat bahawa perumpamaan itu adalah satu kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila orang kafir melihat orang kafir memperlekehkan, ataupun orang kafir tidak mempercayai dengan perumpamaan itu, orang kafir merendah-rendahkan perumpamaan itu, orang kafir tidak merasakan bahawa perumpamaan itu satu perumpamaan yang bermanfaat. Allah beri perumpamaan dengan cerita tentang nyamuk, ba'udah, cerita tentang laba-laba, al-ankabut. Orang beriman nampak itu satu kebenaran. Tetapi orang yang tidak beriman bertanya, apa maksud di sebalik ni? Orang yang tidak beriman merasakan bahawa perumpamaan itu tidak
tidak penting, tidak ada manfaat, itu antara tafsiran yang dapat kita rujuk nanti. Kita akan kongsikan nanti apabila kita masuk pada minggu yang kita bincang tentang ayat 26 ni, insya-Allah taala. Ya, kita berhenti dulu sampai takat tu tuan-tuan. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi pada siri akan datang. Hari ini banyak juga contoh yang dapat kita kongsi daripada ayat, dua ayat, meskipun tak habis bincang, tapi moga-moga ada manfaat lah untuk tuan-tuan. Baik, cukup dahulu untuk setakat itu. Minggu depan kita sambung lagi pada siri yang ke-54. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.